Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Diet dan Nutrisi bersama saya, Dietitian Noral. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan dengan pemakanan spesifik bagi sukan renang ataupun untuk swimmers. Jadi kalau kita tahu swimmers ni ataupun renang ini adalah sukan yang sangat popular, sangat common dan kebiasaannya dimulakan dengan mereka yang masih muda ataupun di young age lagi. Kalau kita nak lihat sebenarnya sukan renang ini memerlukan komitmen yang tinggi daripada atlet sebenarnya. Atlet perlu komit untuk semua sesi latihan yang mana untuk menjadi seorang swimmers ataupun perenang, mereka perlu pastikan ada sesi latihan yang kerap, kadang-kala di awal pagi dengan banyak sesi-sesi latihan, kadang-kala 6 hingga 12 sesi pada setiap minggu. Jadi komitmen daripada atlet sangat penting untuk pastikan atlet sentiasa boleh follow latihan yang ditetapkan. Dan untuk sukan renang ini juga dia memerlukan antara kriteria yang diperlukan, memerlukan atlet yang tinggi, mempunyai jisim otot yang tinggi di bahagian upper body, di bahagian atas badan, dengan jumlah lemak yang rendah merupakan satu advantage ataupun kelebihan untuk atlet itu sendiri. Jadi bagi sukan renang, atlet perlu ada otot yang tinggi di bahagian atas badan dan juga jumlah lemak yang rendah. Jadi untuk atlet ini juga di kalangan remaja, dia akan bermula di kalangan remaja, ia perlu pastikan keperluan tenaga yang diperlukan adalah tinggi sebab sesi latihannya mungkin akan jadi panjang, sesi latihannya kerap dan kadang-kadang 1 hingga 2 sesi pada setiap hari. Jadi untuk remaja, di samping untuk top up ataupun tambahan kepada tumbesaran dan development remaja sendiri, keperluan kepada latihan itu juga tinggi. Jadi atlet kena pastikan pengambilan tenaga yang mencukupi. Untuk atlet wanita pula, cabarannya adalah untuk memastikan jumlah lemak adalah rendah, yang mana kita faham untuk atlet wanita, hormonal changes yang berlaku semasa puberti kadang-kadang akan meningkatkan jumlah lemak. Jadi cabaran juga untuk atlet memastikan jumlah lemak berada pada paras yang sepatutnya untuk membolehkan dia dapat beraksi secara cemerlang bagi sukan renang ini. Okey, itu antara sedikit kriteria yang perlu ada untuk mereka yang menceburi sukan renang. Dan kalau kita ikutkan training diet ataupun diet setiap hari bagi atlet renang, atlet kena pastikan ada pengambilan tenaga yang mencukupi dari semua makronutrien, iaitu karbohidratnya, protein dan juga lemak. Begitu juga dengan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan, yang mana sayur-sayuran dan buah-buahan ini mempunyai vitamin dan minerals yang dapat membantu atlet supaya dapat perform dengan lebih baik. Dan training yang panjang juga menyebabkan atlet akan cepat letih. Jadi mungkin ada training yang melibatkan water based dan juga training melibatkan weight training. Jadi khasnya atlet renang kena pastikan ada pemakanan yang seimbang untuk latihan yang berkesan dan juga untuk competition. Berjumpa lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bagi atlet renang, diet ataupun pemakanan semasa latihan sangat penting. Jadi atlet perlu sentiasa bersedia dengan latihan-latihan di waktu pagi, yang mana waktu latihannya adalah pada waktu yang awal.
bagi training diet yang sesuai untuk atlet renang, kita akan lihat pula tentang keperluan karbohidrat bagi atlet. Yang mana kadang-kala atlet renang kebiasaannya atlet suka skip ataupun melangkau waktu breakfast disebabkan oleh latihan di awal pagi, yang mana keadaan ini tidak membantu prestasi atlet. Seharusnya di awal pagi atlet mengambil sedikit snack ataupun light snack yang berunsurkan karbohidrat untuk pastikan dia terus dapat perform untuk training di awal pagi. Jadi untuk latihan kita akan tekankan pengambilan karbohidrat di antara 3 hingga 10 gram bagi setiap berat badan atlet itu sendiri. Kita nampak range kat sini sangat besar, di antara 3 hingga 10, kerana kita akan ada intensiti yang berbeza ataupun training load yang berbeza mengikut individu. Kalau intensitinya high, training loadnya high, durationnya high, maka keperluan karbohidrat akan menjadi semakin tinggi. Tetapi sekiranya training loadnya rendah, intensitinya rendah dan durationnya agak kurang, jadi tak perlu atlet ambil jumlah karbohidrat yang tinggi. Antara makanan yang sumber karbohidrat seperti yang kita tahu adalah sumber bijirin, pasta, nasi, roti merupakan antara sumber karbohidrat yang boleh kita dapati pada setiap hari semasa hari training. Cereals juga merupakan sumber karbohidrat yang juga tinggi dengan nutrien. Begitu juga dengan buah-buahan, bukan sahaja ada karbohidrat, malah ada vitamin dan juga minerals. Jadi untuk atlet, kita tahu keperluannya adalah berbeza mengikut individu, bergantung kepada berat badan, bergantung kepada body composition mereka, bergantung kepada training load. Jadi dengan mendapatkan jumlah yang spesifik, jadi atlet boleh tahu bahawa keperluannya adalah berdasarkan berat badan sendiri, berdasarkan training goals atlet itu sendiri. Itu untuk karbohidrat, yang mana ia merupakan sumber tenaga paling utama untuk atlet. Seterusnya kita akan lihat keperluan protein bagi sukan renang, yang mana kita perlukan antara 1.3 hingga 1.8 gram bagi setiap kilogram berat badan. Jadi kita nampak kat sini atlet perlukan karbohidrat dan juga atlet perlukan protein yang berterusan. Dan atlet perlu pastikan keperluan protein cukup pada setiap hari di samping keperluan karbohidrat dan juga tenaga mencukupi. Jadi dengan kadar ini atlet perlu bahagikan pula jumlah protein tersebut pada waktu makan yang berbeza pada hari latihan tersebut. Jadi dia dapat satu figure bergantung kepada berat badan. Jadi agihkan pada waktu breakfast, sarapan pagi, pada waktu makan tengah hari dan juga pada waktu malam. Begitu juga pada waktu pre-bed ataupun sebelum tidur. Sekiranya banyak sesi latihan, mungkin itu juga boleh tambahkan protein ini diambil pada snack ataupun di antara waktu makan utama, bergantung kepada sesi latihan. Jadi kebiasaannya jumlah ini boleh dicapai dengan pengambilan diet yang seimbang. Maka daripada sumber makanan itu sendiri dengan sumber protein yang ada, kita dah boleh fulfill kita punya keperluan protein seharian. Jarang untuk atlet tidak dapat capai keperluan protein seharian, sebab kita ada telur, kita ada ayam, kita ada ikan, kita ada sumber-sumber tofu dan juga susu juga merupakan sumber protein yang baik dan tinggi. Jadi atlet boleh fulfill ataupun memenuhi keperluan protein pada setiap hari. Kemudian tentang lemak, kita akan encourage atlet untuk ambil rendah lemak, dan mana lemak itu kebiasaannya adalah daripada healthy fats. Okey, tak ada spesifik figure tapi lebih rendah berbanding dengan keadaan yang biasa. Yang seterusnya tentang vitamins dan minerals juga merupakan micronutrients yang diperlukan. Jadi vitamins dengan minerals boleh didapati daripada banyak sumber makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, dan perlu fokus untuk pelbagaikan buah-buahan dan sayur-sayuran kerana setiap buah-buahan dan setiap sayur-sayuran mempunyai zat yang berbeza, vitamins yang berbeza, minerals yang berbeza dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam tubuh badan seseorang atlet. Jadi ini adalah secara general training diet bagi atlet renang. Dan walaupun kita nampak renang dia akan masuk ke dalam pool ataupun bermain dengan air, tetapi hidrasi juga penting untuk atlet renang. Mungkin kita tak dapat nak figure ataupun ukur secara spesifik berapa kehilangan air, berapa kehilangan cecair ataupun sweat rate, tapi secara yang general ataupun amnya untuk pastikan atlet kekal hidrasi adalah pastikan atlet membawa botol air pada setiap masa. Jadi masa latihan pastikan ada botol air dan atlet minum secara regular. Jadi dengan cara ini boleh mengelakkan berlakunya dehidrasi untuk atlet renang, sebab kita susah nak
mengukur kadar perpuluhan disebabkan oleh training yang mungkin di dalam pool ataupun di dalam air. Tetapi kalau training secara wake ataupun training di yang dry area, kita masih boleh mengukur berapa sweat rate ataupun kadar perpuluhan dan sesuaikan kuantiti air yang diperlukan untuk pastikan atlet kekal hidrasi sepanjang tempoh latihan. Okey, seterusnya kita akan lihat pula sebelum competition, sebelum pertandingan, bagaimana corak pemakanan yang sesuai untuk atlet renang. Okey, 2 hingga 4 jam sebelum competition, atlet perlu ada sumber makanan yang mencukupi, perlu ada tenaga yang mencukupi. Jadi pada waktu ini atlet boleh makan makanan yang ada karbohidrat dan juga protein, begitu juga dengan lemak yang rendah, serat yang rendah. Lemak dan serat yang rendah penting untuk pastikan proses penghadaman berlaku dengan lebih lancar. Jadi dalam tempoh ini makan makanan yang kebiasaannya atlet ambil pada hari-hari latihan, pada hari pertandingan juga. Jadi dia dah biasa dengan makanan tersebut, tak ada makanan baru yang mana kita bimbang makanan baru mungkin menyebabkan cirit-birit, mungkin menyebabkan kembung ataupun bloating. Jadi pilih makanan yang kebiasaan yang ada karbohidrat yang baik ataupun yang karbohidrat yang boleh sustain sehingga competition di antara 4 jam tersebut. Jadi 2 hingga 4 jam, tinggi karbohidrat, moderate protein dan juga rendah lemak dan juga rendah fiber. Itu sebelum. Kalau 1 hingga 2 jam betul-betul sebelum competition, atlet juga boleh ambil makanan yang tinggi karbohidrat juga dalam bentuk solid ataupun bentuk yang berjal maupun bentuk yang cecair, bergantung kepada toleransi. Kadang-kadang sebelum race ataupun sebelum event, atlet kadang-kadang tidak mampu untuk makan dengan makanan yang pejal. Jadi solusinya adalah ambil meal replacement pun boleh, mengambil liquid base ataupun sports gel ataupun sports bar, tetapi kena pastikan pengambilan air adalah mencukupi pada tempoh tersebut. Jadi dia dah bagi energi yang mencukupi 3 hingga 4 jam, dia add on fuel pada 1 hingga 2 jam sebelum, dan dia boleh bertanding dengan baik disebabkan oleh dia dah supplykan tenaga yang mencukupi untuk sesi tersebut. Jadi kalaulah race-nya banyak pada satu hari, jadi masa hari competition tu pun perlu ada corak ataupun pemakanan yang sesuai pada hari competition. Okey. Jadi during competition sendiri bergantung kepada jadual yang dah ditetapkan, dan lihat juga gap masa ataupun jarak masa di antara satu saringan ke saringan yang lain tu adalah berapa tempohnya. Kalau kata ada beberapa pertandingan pada hari yang sama, kena pastikan atlet lebih organize ataupun lebih terancang, boleh merancang plan pemakanan pada setiap hari secara individual, bukan lagi dengan tim, sebab kita punya keperluan mungkin berbeza dan makanan yang kita tolerate adalah berbeza. Jadi plan sendiri apakah makanan yang diperlukan pada setiap hari. Jadi bergantung kepada jarak masa satu game ataupun satu event kepada event yang lain. Okey. Kalau dah kata event tersebut di antara kurang daripada 1 jam, maka ruang untuk makannya adalah singkat dan kita tak akan makan makanan yang susah untuk dihadam. Jadi kita lebih fokus makan kepada makanan yang tinggi karbohidrat dan juga dalam bentuk yang liquid, mudah dihadam tapi membekalkan tenaga yang lebih cepat. Itu di antara kalau kata kurang daripada 60 minit. Tetapi sekiranya atlet ada lebih banyak masa, melebihi 60 minit, mungkin boleh ambil light snacks, yang mana mungkin boleh ambil sandwich yang ada sumber protein dan juga sumber karbohidrat. Mungkin boleh juga ambil yogurt dan buah untuk dimakan selang masa di antara satu race kepada race yang seterusnya. Begitu juga kalau untuk recovery, kalau kita dah tengok tadi sebelum ni, kita akan tengok pula recovery nutrition, yang mana salah satu faktor yang penting untuk atlet untuk pulih semula daripada latihan, untuk pulih semula daripada competition supaya boleh compete untuk hari-hari yang seterusnya. Sebab competition renang kadang-kadang mengambil masa mungkin 2 hingga 7 hari bergantung kepada jenis tournament. Jadi dia kena pastikan setiap hari atlet mempunyai tenaga yang mencukupi. Jadi recovery pada hari pertandingan yang pertama, yang kedua dan ketiga sangat penting. Sejurus selepas pertandingan kena pastikan ada sumber makanan, tak boleh drag, tak boleh delay. Terus pastikan ada sumber karbohidrat dan juga sumber protein untuk pastikan terus ada refill kepada masa glycogen, terus ada sintesis
protein yang lebih baik. Berapa banyak protein nak diambil, kalau kata tak tahu kuantiti yang banyak mana, kita boleh suggest kepada proteinnya akan jadi 20 hingga 25 gram protein untuk recovery, dan juga ada karbohidrat. Jadi ini adalah dua makronutrien yang diperlukan dan penting untuk proses recovery atlet selepas latihan maupun selepas competition. Okay, jadi kita akan berjumpa selepas ini dengan saya Datin Nora untuk kupasan yang lebih menarik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seterusnya kita akan lihat beberapa isu nutrition related issues untuk sukan renang, yang mana kita sedia maklum bahawa sukan ini memerlukan training yang kerap, training yang panjang, maka kadang-kadang isu berkaitan keperluan tenaga yang tinggi kadang-kadang sukar untuk dipenuhi oleh atlet, terutama atlet remaja. Jadi bagaimana kita nak mengatasi isu yang pertama ini, iaitu high energy needs ataupun keperluan tenaga yang tinggi untuk sesi latihan dan juga keperluan atlet itu sendiri. Jadi antara tips yang kita boleh dapat daripada high energy needs tu adalah yang pertama, kerapkan kuantiti makan. So maksudnya kalau kebiasaannya atlet makan cuma 3 hingga 4 kali setiap hari, maka sekiranya keperluan tenaga tinggi, kita akan kerapkan makan 5 hingga 9 kali bergantung kepada keperluan atlet itu sendiri. Jadi kalau kata keperluannya lebih tinggi, maka atlet itu lebih kerap mengambil makanan yang tinggi dengan tenaga dan tinggi dengan nutrien untuk memenuhi keperluan tenaga pada setiap hari. Dan ini sangat penting sebab kita bimbang atlet tidak makan mengikut keperluan sehingga mempengaruhi prestasi semasa latihan. Jadi kalau atlet ada keperluan yang tinggi disebabkan oleh keperluan latihan yang tinggi, maka atlet perlu jarakkan masa makan dan pastikan ada beberapa kali waktu makan, dan setiap kali makan mempunyai semua food group, semua kumpulan makanan. Jadi jumlah kalori pada setiap kali makan adalah mencukupi untuk cukupkan kepada keperluan kalori pada satu-satu hari. Jadi penting untuk atlet pastikan dia makan dengan kerap dan pastikan cukup jumlah tenaga untuk sesi latihan dan juga untuk pembesaran. Okey, yang kedua, atlet perlu pastikan yang apabila dia mempunyai busy schedule, kebiasaannya atlet akan ada rutin-rutin yang sangat sibuk, dan yang mana apabila melibatkan rutin-rutin begini, waktu makan kadang-kadang tidak diendahkan ataupun ditinggalkan. Okay, jadi sepatutnya apabila ada busy schedule, atlet perlu lebih bijak untuk merancang sebenarnya. Merancang bagaimana dia nak susun schedule tersebut, masukkan elemen latihan tersebut supaya boleh pastikan dia masih dapat memenuhi keperluan latihan, keperluan tenaga. Jadi kalau kata ada busy schedule sekalipun, kena pastikan atlet lebih organize ataupun lebih teratur dengan merancang jadual dengan lebih baik, dan juga ada pilihan makanan dan dah sediakan makanan untuk pastikan walaupun sibuk, ada makanan yang boleh diambil pada waktu-waktu tertentu dalam tempoh latihan itu tersebut. Yang seterusnya, atlet juga boleh kena pastikan yang tiada perubahan berat badan yang secara drastik. Kita tahu keperluan untuk swimmers memerlukan jisim lemak yang rendah, jisim otot yang tinggi, tapi perubahan berat badan secara drastik ataupun terlalu berubah-ubah akan mengganggu prestasi atlet. Jadi kalau kata nak ada penurunan jisim lemak, sebaiknya atlet refer ataupun rujuk kepada sports dietitian ataupun sport nutritionist untuk dapatkan plan yang sesuai, supaya apabila melakukan diet ataupun pemakanan yang sesuai, dan itu adalah targetnya untuk penurunan jisim lemak bagi atlet.
Dan penting juga apabila tadi training high, training banyak, kalau masa training low ataupun off season. Jadi masa training low ataupun off season, kita dah tahu intensiti latihannya rendah, duration latihannya rendah, maka keperluan tenaga secara automatically adalah lebih rendah. Dan penting untuk atlet makan mengikut keperluan pada situasi semasa. Dan dibimbangi kalau kata atlet masih makan banyak ataupun masih makan sama macam during high intensity training, during duration training yang panjang, kita bimbang perubahan dari segi composition tu akan tetap berlaku. Jadi kena sesuaikan bergantung kepada keperluan latihan semasa, yang mana apabila trainingnya rendah ataupun off season, food group semua masih ada tetapi kuantiti makanan menjadi kurang daripada kebiasaan supaya dapat pastikan jumlah tenaga yang diambil adalah bersesuaian pada masa tersebut. Jadi itu adalah antara isu yang kita dapat daripada untuk sukan renang ini sendiri. Jadi pastikan atlet dapat mengamalkan semua panduan ataupun cara-cara untuk mengatasi isu-isu tersebut. Jadi jumpa lagi dalam Diet dan Nutrisi bersama saya, Dietitian Noral.